Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada yang sedang menonton. Video cikgu kali ini adalah lanjutan daripada Matematik Tambahan Tingkatan 4, Bab 1, Fungsi. Di mana untuk video ini cikgu akan fokus kepada cara untuk menentukan domain, kodomain dan julat serta bagaimana untuk melakar graf fungsi. Fokus utama cikgu adalah pada graf modulus X. Yang ada tanda tegak-tegak ni adalah modulus. Untuk video ni ada beberapa istilah yang baru untuk para pelajar. Jadi cikgu harap para pelajar dapat biasakan dirilah dengan istilah-istilah ini. Untuk penerangan cikgu akan guna contoh daripada latih diri 1.2 daripada buku teks muka surat 9 ya. Kita tengok satu persatu. Soalan 1. Tentukan domain, kodomain dan julat bagi setiap fungsi yang berikut. So daripada soalan A, diberi dalam bentuk koordinat. So kat sini cikgu highlight siap-siap apa nilai-nilai X yang terlibat. Yang warna merah ni. So itu adalah nilai X yang terlibat. Manakala nilai Y yang terlibat pula, cikgu contoh kat sini dengan warna biru. Nilai-nilai yang terlibat lah. Jadi untuk soalan A, domain adalah nilai yang terlibat untuk paksi X. So, nilai-nilai yang terlibat bagi paksi X adalah negatif 2, negatif 1, 0, 2 dan 4. Jangan tertinggal. Mesti nyatakan ke semua nilai X yang terlibat tadi. Manakala kodomain pula adalah nilai yang terlibat untuk paksi Y ataupun paksi Fx. So, nilai yang terlibat adalah 1, 3, 4 dan 5. Julat adalah berkait rapat dengan kodomain. So untuk soalan graf, biasanya apa sahaja nilai yang ada pada kodomain, maka itulah juga nilai untuk julat. Itu untuk soalan graf ya. Untuk soalan B, diberi dalam bentuk tata tanda set. Kat sini domain adalah apa yang daripada subjek. So daripada anak panah tu, dia masuk daripada mana? So itulah dia subjek kita dan itulah dia domain kita. Iaitu kat sini nilai domainnya adalah J, K, L dan M. Manakala kodomain pula adalah nilai yang ada dekat mana anak panah tu keluar. Dekat bahagian image. Iaitu dekat ruangan kotak Y ni. Maka untuk kodomain kita ambil semua nilai yang ada dalam kotak tu. So kita ambil nilai 2, 3, 6, 7 dan 10. Itu adalah kodomain. Domain adalah nilai semua yang daripada X. Kodomain adalah nilai yang semua daripada Y. Manakala julat, kat sini bagi perhatian, julat, kita tahu julat adalah berkait dengan kodomain. Tetapi julat adalah nilai yang ada pasangan dengan objek sahaja. So kat sini kalau kita tengok daripada kotak Y, kita dapat tengok yang ada anak panahnya keluar tu hanya pada nombor 3 dan 7 sahaja ya. 2, 6 dan 10 tak terlibat. Maka julatnya adalah 3 dan 7. Untuk domain ambil semua nilai X, kodomain nilai Y semua. Tapi julat special sikit. Yang terpilih sahaja untuk julat. Seterusnya soalan C. Soalan C diberi dalam bentuk graf. Graf fungsi di mana kat sini kita akan guna dalam bentuk range lah. Dalam bentuk skala. Kita tengoklah. Kalau domain, kita tahu domain itu merujuk kepada nilai yang terlibat untuk paksi X. Jadi dalam kes soalan C, nilai yang terlibat untuk paksi X adalah nilai daripada negatif 3 hingga 5. Maka penulisannya adalah negatif 3 lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan 5. Manakala kodomain, kodomain adalah nilai yang terlibat untuk paksi Y. So kat sini nilai yang terlibat untuk paksi Y adalah daripada nilai 2 hingga 6. Maka penulisannya adalah 2 lebih kecil atau sama dengan Fx. Sebab fungsi dia ni ada Fx. Lebih kecil atau sama dengan 6. Untuk julat pula, disebabkan ini adalah graf,
dan graf pula berkait rapat dengan kodomain, maka untuk soalan C, julatnya adalah sama dengan kodomain. Tak ada yang terkecuali. Okey. So itu 3 soalan tadi, 3 bentuk tata tanda fungsi dan juga penulisan fungsi dalam bentuk graf. Okey. So cikgu harap para pelajar dapat kenal pasti daripada graf dan juga tata tanda set macam mana nak cari domain, kodomain dan juga julat. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan kedua, kat sini lakarkan graf fungsi merujuk kepada domainnya ataupun nilai X-nya. -2 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 4. Seterusnya, nyatakan julat yang sepadan dengan domain yang diberi. Okey, untuk soalan A, fungsinya adalah X tambah 1, kemudian ada tanda modulus. Okey, cikgu nak tekan kat sini. Mungkin ini adalah pertama kali para pelajar jumpa dengan tata tanda modulus yang ada tegak-tegak ni. Okey, so cikgu tulis kat sini lagi sekali. Apa domainnya, iaitu -2 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil daripada 4. So kita pilih lah. Daripada -2 hingga 4 tu kita pilih, ataupun cikgu nak pilih 3 nombor. Kat sini nombornya adalah cikgu nak pilih -2, 0 dengan 4. Okey, para pelajar boleh pilih nombor-nombor yang lain, tak ada masalah. Okay, nak pilih -1 pun boleh, ataupun nak guna nilai 1 boleh, 2 boleh, 3 pun boleh. Yang penting dalam skala domainnya. Okey, maka fungsinya adalah fx x sama dengan x tambah 1 tadi. Gantikan nilai x dengan nilai domain yang kita dah pilih. Okey, jadi domain yang cikgu dah pilih, cikgu nak guna nilai X-nya -2, 0 dengan 4 tadi. Jadi, first kita gantikan X tu dengan -2. So, untuk fungsi ni cikgu buat dalam kurungan lah. Jadi, untuk fungsi ni cikgu buat F dalam kurungan -2, merujuk kepada nilai X-nya nilai -2. Gantikan nilai -2 tu dalam persamaan. Jadi, -2 tambah 1, kita akan dapat -1. Okey, so kat sini fungsinya adalah dalam bentuk modulus. Okey, bila modulus, apa sahaja nilai yang negatif kita tukarkan kepada positif. Okey, convertkan dia kepada positif. So kat sini kita dapat -1, tapi kita ada modulus, maka dia akan jadi 1. Okey, -1 maka jadi 1 lah. Okey, ambil nombor sahaja. Nilai negatif kita jadikan dia positif. Kita tukar kepada positif. Itulah maksud modulus. Okey, maka koordinat pertama yang kita dah dapat kat sini, bila nilai X-nya -2, maka fx-nya adalah 1. Okey, ulang langkah yang sama untuk nilai X0 dan X4. Okey, kat sini bila X0 dapat 1, kemudian bila X4 dapat 5. Maka kat sini kita dah dapat 3 koordinat. -2, 1, 0, 1, 4, 5. Plotkan koordinat itu pada graf. Okey, kat sini cikgu nyatakan nombor-nombor yang terlibat sebab senang nak plot kan. Okey, so inilah dia 3 koordinatnya. Okey, kat sini bagi perhatian ya. So kita nak gariskan ni. Okey, cikgu buat daripada kanan ke kiri dulu. So, daripada titik 45, cikgu gariskan kepada titik 01. Okey, lajakkan sedikit sampai kena paksi X. Okey, lajakkan sedikit sampai kena paksi X. Kemudian, patah balik naik ke -2, 1. Okey, dia macam terpantul gitulah. Okey, so inilah dia graf dalam bentuk modulus tadi. Okey, modulus ni bermaksud nilai fungsi itu iaitu fx tidak akan bernilai negatif. Graf tu ataupun garis tu tak akan turun ke bawah, kena dekat nilai bawah daripada paksi X. So semuanya duduk dekat atas paksi X. Okey, dia nampak macam terpantul macam itulah. Okey, kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B fungsi dia adalah 4/2x. Kemudian masih lagi domain yang sama. Cikgu tetap guna -2, 0, 4 tadi. Gantikan nilai X itu dalam fungsi yang baru iaitu 4/2x tadi. Okay, mula-mula kita gantikan dengan nilai X -2. Kita dapat 8. Okay, so kita dah ada satu koordinat lah. -2, 8. Okay, ulang langkah tadi untuk nilai X0 dan 4. So kat sini kita dapat nilainya
Okey. Okey, untuk X bernilai 4, bila kita gantikan nilai X itu, kita dapat negatif 4. Okey, so bila negatif sahaja, kena ingat dia modulus. Bila negatif sahaja, maka nilainya adalah positif 4. Okey, maka koordinat untuk nilai X4 tadi, 4, 4. Okey, so dengan 3 koordinat tadi, negatif 28, 0, 4, 4, 4, kita plotkan dahulu pada graf. Okey, ini lakarkan sahaja. Jadi, para pelajar eloklah guna buku yang berkotak tu untuk kita buat lakaran. Okey, plotkan koordinatnya. Okey, macam ni. Kemudian, okey, kita akan gariskan, sambungkan titiknya itu. Tapi sambungnya ada cara ya. Okay, untuk soalan B ni cikgu nak buat daripada kiri ke kanan. Okay, so daripada negatif 28, cikgu sambungkan titiknya ke 04. Kemudian lajakkan sampai kena paksi X. Okay, kemudian daripada sini, kita naik ke koordinat 4, 4. Okay, so inilah dia graf fungsi modulus 4 tolak 2X. Okey, tengok soalan seterusnya, soalan C. Okey, masih lagi menggunakan nilai domain yang sama. Tetapi fungsinya sekarang adalah modulus 2X tolak 5. Okey, so gantikan X negatif 2 dalam fungsinya. So, bila X negatif 2, kita dapat Fx bernilai negatif 9. Negatif 9. Modulus, maka kita akan dapat 9. Jadi, koordinatnya adalah negatif 29. Okey, seterusnya untuk nilai X kosong, kita dapat negatif 5. Negatif 5. So, kita moduluskan dia. Kita akan dapat positif 5. Okey, modulus ni kalau dapat negatif je, terus tukar kepada positif. Okey, akhir sekali untuk nilai X4. Okey, pengiraannya kita dapat Fx ni kita dapat 3. Okey, koordinat dia 4, 3. Okey, so dengan 3 koordinat ni, negatif 29, 0, 5 dan 4, 3, plotkan kedudukannya. Okey, cikgu dah plot. Sekarang ni kita nak sambungkan. Okey, tengoklah bergantung pada situasi ni. Okey, untuk graf C, fungsi Fx 2x tolak 5 ni, modulus ni. So, kita buat daripada kiri ke kanan. Dari koordinat negatif 29. Bergerak ke 05. Lajakkan sampai paksi X. Kemudian, barulah naik kepada 4, 3. Okey. Modulus So, kalau modulus ni dia sangat special. Mesti duduk dekat atas sahaja paksi X. So, hari ni kita belajar macam mana nak tentukan nilai domain, kodomain dan juga julat. Sama ada daripada tata tanda set ataupun juga dalam bentuk graf fungsi. Okey, dan yang kedua kita belajar macam mana kita nak lakar graf modulus. Okey, graf modulus ni sangat special sebab nilai Fx-nya hanya bernilai positif. Nilai X tak kisah. Nilai X boleh negatif, boleh positif. Tetapi Fx mesti positif sahaja. Okay, itu sahajalah untuk perkongsian cikgu untuk video ini. Kita jumpa lagi di lain video. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum.